Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe, like dan share. Berita ini dipetik daripada sabudin.com.net. Bertajuk sedekah atau sumbangan ia tetap rasuah, kata Ketua Pusatjaya SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyiasat apa saja bentuk rasuah berdasarkan peruntukan undang-undang, bukannya tertakluk kepada pemahaman pribadi, kata Ketua Pusatjaya SPRM Azam Baki. Beliau berkata, rasuah adalah rasuah, tidak kira bagaimana seseorang itu memilih untuk menggambarkannya kerana undang-undang jelas mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan pembelian undi. Katanya, Seksyen 10(e) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah sangat jelas dan apa jua istilah awam digunakan, mempertahankan hujah adalah tafsiran pribadi semata-mata. Katanya, sama ada ia sedekah atau sumbangan, undang-undang menganggapnya sebagai rasuah yang dibayar kepada pengundi. Tidak kira sama ada pengundi memintanya atau tidak, katanya memetik laporan Desta. Seksyen 10(e) Akta berkenaan dengan perbuatan rasuah sebelum, semasa dan selepas pilihan raya dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh calon sendiri atau oleh wakil bagi pihaknya. Komen Azam itu susulan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang baru-baru ini terhadap petisyen yang difailkan UMNO Terengganu bagi membatalkan keputusan PRU15 di 3 kawasan parlimen di negeri Pantai Timur itu. Hadi berkata, mereka yang direkam dalam video menyerahkan wang tunai kepada pengundi hanya melakukan kerja amal. Ahli Parlimen Marang itu berkata, undang-undang pilihan raya menetapkan hanya calon dan ejen mereka dilarang memberi wang tunai. Komen beliau itu mengundang kritikan berbagai pihak kerana Akta Kesalahan Pilihan Raya SPRM. Maafkan saya, kerana Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 jelas melalang perbuatan terbabit. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari di dalam sumber freemalaysiatoday.com. Berita ini dipetik daripada sabudin.com.net dan diterbitkan semula di sabudin.com.net. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, misteri tentang keputusan sama ada pemilihan UMNO yang tidak dipertandingkan untuk 2 jawatan dijawab oleh ROS. Apa keputusannya? Masih lagi kita tunggu. Tetapi ada berita terbaru ini daripada Ahmad Maslan sendiri dan daripada berita yang sahih, iaitu Ahmad Maslan dan Peguam UMNO akan temui ROS. Nah, ini maksudnya memang ada kes, memang ada perkara yang perlu diselesaikan. Okey, tapi kita berharap semoga dapat diselesaikan dengan baiklah. Saya fikir kalau tidak ada apa-apa masalah, tidak ada apa-apa kes, tak payah Ahmad Maslan atau Peguam UMNO untuk temui ROS kot. Saya fikir tiada juga masalah, tetapi mungkin ada perlu diterangkan, ada perlu clarification, ada perlu untuk penjelasan lebih jelas kepada ROS. Setiausaha Agung UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan, bersama barisan peguam parti itu akan mengadakan satu pertemuan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS dalam waktu yang terdekat. Ahmad Maslan berkata, pertemuan itu bagi membuat penjelasan tentang perkara berhubung dengan proses Perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2022 dan pengundian yang dijalankan secara teratur dan mengikut peraturan serta perlembagaan parti. Ahli Parlimen Pontian itu berkata, Peraturan 2.1 Persidangan UMNO menetapkan bahawa jika ada berbangkit sebarang masalah ketika persidangan, maka pengerusi tetap berkuasa untuk membuat keputusan dan keputusannya itu adalah muktamad. Katanya, pemberian kuasa kepada pengerusi tetap ini adalah
bagi memastikan perjalanan PAU adalah teratur, namun tidaklah terlalu mengikat perwakilan, kerana matlamat Perhimpunan Agung adalah untuk membincangkan dan untuk memutuskan isu-isu berkenaan dengan dasar parti seperti mana yang diperuntukkan di bawah Pasal 8.3.1 Perlembagaan UMNO, katanya kepada BH. Beliau ditanya untuk tindakan dua ahli UMNO yang mendesak ROS untuk meneliti laporan persidangan PAU 2022 yang mengandungi usul tambahan berkaitan dengan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden yang tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang, yang didakwa bertentangan dengan perlembagaan parti. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam aduan kepada ROS telah dibuat oleh ahli UMNO bahagian Kuala Nerus, iaitu Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir, dan ahli UMNO Negeri Sembilan, iaitu Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom. Mereka membawa usul berkenaan adalah tidak sah. Mereka mendakwa usul berkenaan adalah tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan UMNO serta peraturan persidangan bahagian dan cawangan. Ahmad turut menyatakan kenyataan peguam UMNO yang antara lain menjelaskan pencadang usul tambahan, iaitu wakil UMNO daripada Negeri Sembilan, iaitu Muhammad Syukri Samsudin, mencadangkan pindaan dengan menambah usul ke-8 menggunakan peraturan persidangan 20.3.3. Berdasarkan peraturan persidangan itu, katanya suatu masalah apabila dikemukakan semula oleh pengerusi bolehlah dipindah menurut semua atau mana-mana jua cara yang tersebut di bawah dengan dimasukkan atau ditambahkan perkataan-perkataan lain. Katanya pengerusi tetap pada ketika itu sudah mengambil kira keputusan membenarkan pindaan tambahan itu dengan syarat penyokong usul iaitu Terengganu menyokong seperti mana di bawah pasal 21.1 peraturan persidangan. Peraturan itu menyatakan dalam persidangan sesuatu usul atau pindaan itu tidak akan dikemukakan oleh pengerusi kecuali jika usul atau pindaan itu telah disokong. Setelah penyokong usul menyokong pindaan itu, maka pengerusi tetap mengambil keputusan untuk mengemukakan pindaan tambahan itu ke perbahasan. Keputusan pengerusi tetap itu adalah satu keputusan muktamad mengikut peraturan persidangan 2.1 seperti yang dinyatakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di bharian.com.my bertarikh hari ini 21 Januari 2023, bertajuk Ahmad Maslan, Peguam UMNO akan temui ROS. Kita jumpa lagi. Bye-bye.